Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bersama kembali dalam rancangan Diary Rawat bersama saya Dr. Eleni Borhan dan saya Munawar Azmi, selamat pastinya. Dan saya Nirwan Haji Amir. Apa-apa pun kita amat menghargai kesetiaan anda bersama dengan kami di Diary Rawat. Yang paling penting, Diary Rawat terus bersiaran setiap hari Rabu jam 9 malam di saluran berita, saluran TV1. Anda juga boleh menyaksikan melalui aplikasi RTM Klik maupun di Facebook rasmi Berita RTM. Sudah pasti kita ingin menjadikan ruang Diary Rawat ini sebagai satu ruang yang interaktif, dekat dengan anda. Jadi kami mengalu-alukan anda untuk menghantar sebarang persoalan ataupun berkongsi pengalaman anda berkenaan topik-topik perbincangan kami. Dialu-alukan, boleh terus saja menghantar komentar anda di Facebook rasmi kami Berita RTM dan juga DRRTM. Dan sepastinya anda tertanya, apakah tajuk perbincangan kita pada malam ini? Elaini? Tajuk perbincangan kita malam ini sangat penting bagi semua rakyat Malaysia. Tapi sebelum saya pergi ke situ, Nirwan, tahukah Malaysia telah diberi gelaran Sweetest Nation in Asia? Kenapa diberi gelaran sebegitu? Sebab orang Malaysia manis-manis senyumannya? Mestilah, orang Malaysia kan sangat sopan santun, comel-comel. Tapi masalahnya lebih daripada itu. Pada tahun 2020, National Health and Mobility Survey telah mendapati bahawa 3.9 juta rakyat Malaysia mengidap penyakit diabetes. Ramai tu. Kalau kita tengok nombor tu, kita tak sure sangat kan. Tapi sebenarnya, ia bersamaan dengan 1 dalam 5 dewasa kita yang mempunyai penyakit diabetes. Kemudian mereka telah memperkembangkan lagi survey ini dan mendapati bahawa 52% rakyat kita ingatkan diabetes dapat disembuh. Dan mereka tak tahu pun yang diabetes ada komplikasi-komplikasinya. Jadi topik kita pada malam ini bukan pasal diabetes. Sebab kalau saya nak cakap pasal diabetes memang tak habis 10 episod pun. Betul, saya setuju Eleni. Dan apa-apa pun topik yang kita akan bincangkan adalah kesinambungan daripada diabetik, iaitu topik yang diberi nama buah pinggang diabetik. Tapi sebelum itu, Munawar, sebelum itu, kita akan saksikan teaser berkenaan tajuk kita pada malam ini sebelum kita bersama dengan pakar perubatan kita dan seorang pegawai farmasi untuk kita mengetahui dengan lebih dalam berkenaan tajuk iaitu buah pinggang diabetik. Jangan ke mana-mana. Tiga 3.9 juta rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetik dan salah satu komplikasinya adalah buah pinggang diabetik. Dan untuk menyelami dengan lebih dalam topik yang kita bincangkan pada malam ini, kita bersama dengan Dr. Lydia Kamaruzaman, pakar nefrologi dari Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis UKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Diary Rawat pada malam ini. Okey, sama-sama. Sikit. Ya. Okey. Sihat doktor hari ini? Alhamdulillah. Hujan tadi sekejap kat luar. Bagus, sedap hujan malam kan sebenarnya. Tapi, okey, tanpa melengahkan masa, kita bincang dengan topik buah pinggang diabetik ataupun nama yang dipanggil diabetic nephropathy. Seperti yang kita tahu, diabetic nephropathy atau buah pinggang diabetes adalah basically ramailah yang kena. Ya, betul. Okey. Diabetes adalah punca utama kerosakan kepada buah pinggang kita. So saya nak minta doktor tolong berikan pencerahan kepada penonton kita di rumah macam mana diabetes itu sendiri menyebabkan kerosakan pada buah pinggang. Okey, satu soalan yang sangat bagus. Pertama sekali kita kena faham ya konsep gula yang tinggi di dalam darah ya. Gula yang tinggi dalam darah ini dia tidak memberikan kesan kepada organ-organ dalam badan, terutamanya pada permulaan di saluran-saluran darah. Dia akan menyebabkan kerosakan di saluran darah yang kecil dan saluran darah yang besar. Itu yang kita panggil mikrovaskular dan makrovaskular komplikasinya lah. Ya. Jadinya untuk penyakit buah pinggang diabetes, dia adalah salah satu komplikasi
mikrovaskular ataupun saluran darah yang kecil, di mana gula yang terlalu tinggi ini akan menyebabkan kerosakan kepada saluran darah tersebut dan menyebabkan kerosakan buah pinggang pada masa yang lama lah. Seperti itu. Jadi doktor, ini satu komplikasi yang boleh dikatakan normal di kalangan pesakit diabetes. Ya, Betul. betul. Dia memang biasa kita lihat di kalangan pesakit diabetes. Boleh dikatakan hampir lebih daripada separuh daripada pesakit kencing manis akan mendapat sakit buah pinggang diabetes. Baik. Jadi, apakah faktor-faktor risiko yang menyebabkan berlakunya buah pinggang diabetes ni? Okey, nama pun buah pinggang diabetik kan. So jadinya risiko pertama sekali ialah pesakit itu mempunyai penyakit kencing manis lah. Okey. Semestinya. Dan satu. Yang kedua ialah penyakit kencing manis ini tidak terkawal. Kita panggil jangka masa mendapat jangkitan kencing manis ni lama, ya. Mereka akan menghidap penyakit kencing manis seumur hidup. Lepas itu, bila kita tak kawal kencing manis daripada awal, ya, lama kelamaan macam saya kata tadilah, dia akan menyebabkan masalah kepada salur-salur darah kecil di buah pinggang itu dan menyebabkan kebocoran, seterusnya menyebabkan penyakit buah pinggang kronik yang disebabkan oleh kencing manis itu sendiri. Okey, kalau doktor kata lambat laun dia akan terjadi. Dalam anggaran berapa tahun selepas mereka didiagnosakan dengan diabetes, selalunya mereka akan dapat? Okey, biasanya kita boleh dapat lihat pesakit ni mendapat masalah buah pinggang diabetes ini antara masa 10 ke 15 tahun selepas mereka didiagnosakan sebagai penyakit buah pinggang. Ada setengah pesakit tu dia datang-datang saja dia dah ada masalah buah pinggang. Tapi dia cakap dengan kita, tapi doktor baru saja memberitahu saya dah dapat kencing manis tahun lepas. Contohnya. Ini kerana mereka tidak tahu mereka pengidap penyakit kencing manis. Bila dia dah sampai, bila kita mula berjumpa doktor tu, mereka telah pun mempunyai komplikasi kencing manis itu sendiri, terutamanya diabetic nephropathy. Dia tak tahu dia kencing manis sebab tak pernah melakukan saringan kesihatan. Jadinya bila sampai ataupun bila berjumpa dengan pakar buah pinggang, mereka telah pun mendapat penyakit buah pinggang kronik disebabkan oleh kencing manis. Jadi doktor, saya boleh kongsikan sedikit macam bapa saya sendiri, ayah saya sendiri mengidap penyakit diabetik sejak tahun 90-an. Jadi saya sendiri mungkin bersama dengan penonton mungkin kurang sedar akan kewujudan buah pinggang diabetes ini. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan tahap kesedaran masyarakat Malaysia terhadap diabetes nephropathy. Saya boleh katakan tahap kesedaran rakyat Malaysia terhadap penyakit diabetic nephropathy ini agak rendah. Pertama, ramai pesakit kita dia tahu dia pengidap diabetes. Tetapi mereka tidak tahu komplikasi diabetes pada jangka panjang. Salah satunya ialah diabetic nephropathy. Jadinya disebabkan kurangnya kesedaran ini, maka pesakit-pesakit diabetes ni dia tidak menjaga gula daripada awal. Jadinya bayangkan bertahun-tahun gula yang tinggi di dalam darah, pastinya dia akan memberikan kesan kepada organ-organ dalaman. Ya. Hari ini kita berbincang mengenai buah pinggang lah, khusus buah pinggang. Tetapi ada juga organ-organ lain yang disebabkan oleh masalah kencing manis ni lah, seperti kerosakan pada mata, pada jantung, ya, saraf, ya, dan banyak lagi lah. Dan seperti yang Nirwan telah beritahu tadi, ayahnya juga seorang pesakit diabetik. So sekarang kita semua tahu bahawa diabetes ini adalah penyakit yang dikatakan turun-temurun. Kalau mak ayah ada, atuk nenek ada, kemungkinan besar kita pun akan kena kalau tidak menjaga diri kan. Jaga diri ya Nirwan. Tapi katalah sekiranya ayah mempunyai diabetic nephropathy atau buah pinggang diabetik, adakah macam garanti 100% sebagai anak dia pun akan mendapat diabetic nephropathy itu? Okey, dia tidak seperti itu. Pertama, jika kita ada sejarah kencing manis dalam keluarga, maka risiko untuk seseorang itu menghidap kencing manis adalah tinggi. Tetapi jika katakanlah macam contoh ayah anda menghidap penyakit kencing manis, anda mempunyai risiko untuk menghidap kencing manis. Tetapi disebabkan kesedaran komplikasi kencing manis daripada awal, bila dapat tahu daripada awal sebelum kencing manis diberitahu menghidap penyakit kencing manis, awak telah menjaga kesihatan diri, ya. Lepas tu jika didiagnosakan sebagai penghidap kencing manis,
melakukan macam kita kata gaya hidup yang sihat, menjalankan gaya hidup yang sihat, menjaga gula, memastikan kawalan gula yang optimum dan sebagainya, maka komplikasi kencing manis ini risikonya dapat diturunkan. Dan kemungkinan jika menghidap penyakit kencing manis nefropati pun ataupun diabetic nefropati pun kemungkinan lama, berpuluh tahun selepas itu, dan mungkin hanya di tahap yang ringan sahaja dan tidak sampai memerlukan dialisis dan sebagainya. Jadinya adalah penting ya untuk pesakit-pesakit kencing manis kita ni mengawal gula daripada awal. Ini adalah satu konsep yang kita panggil legacy effect ataupun efek memori. Di mana jika pada awal diagnosa kencing manis tu, pesakit itu menjaga gula dengan bagus. Katakanlah the first 10 tahun yang pertama dia betul-betul strict ya, exercise, jaga makan ya, dan sebagainya, optimum gula. Jadinya lepas 10 tahun dia tiba-tiba ada masalah, contohnya tak mampu nak beli ubat dan sebagainya, dan gula dia tinggi. Tapi sebab dia jaga daripada awal, maka komplikasi mikrovaskular, komplikasi seperti penyakit diabetic nephropathy ini risikonya agak rendah untuk pesakit ini. Itu pentingnya. Masyarakat kita, dia awal-awal tu dia kencing manis, dia tak kisah. Sebab dia tak rasa sakit. Yes. Dan bila dah dapat masalah buah pinggang, baru nak jaga. Bukanlah saya kata dah terlambat, tidak. Tetapi dalam perubatan ni, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Saya setuju. Jadinya sebelum pesakit kencing manis tu dapat penyakit diabetic nephropathy atau sakit buah pinggang kronik kencing manis ni, kawan, jaga gula daripada awal. Itu yang paling penting. The legacy effect tu yang kita nak. Yes. Pencerahan yang sangat bagus daripada Dr. Lydia. Tapi Dr. Lydia, sebab kalau pada awal-awal peringkat kerosakan buah pinggang, kan apakah simptom-simptom atau tanda-tandanya yang membuatkan seseorang itu syak dia telah ada diabetic nephropathy? Okey. Itulah masalahnya, kerana simptom buah pinggang ni pada waktu awal you tak rasa apa-apa, pesakit tak rasa sakit, tak rasa apa, tetapi kita boleh lihat tanda-tanda awal. Seperti kalau kencing berbuih, seperti contohnya lah, kencing berbuih ni kadang-kadang kalau banyak kita boleh nampak dengan mata kasar. Tetapi katakanlah masih di peringkat awal, tiada cara lain melainkan melakukan ujian air kencing. Simptom-simptom lain kadang-kadang dia tidak berkaitan dengan buah pinggang, tetapi lebih kepada simptom gula yang terlalu tinggi, penat, haus dan sebagainya. Dan juga kita boleh lihat bila pesakit itu telah mempunyai macam kita kata kesan pada buah pinggang, kita boleh nampak pada organ lain juga, seperti tangan mula kebas, mata menghidap penyakit mata kencing manis juga, kita panggil diabetic retinopathy. So pada masa itu kita tahu bila satu organ tu dah terlibat, kebarangkalian besar ya, masalah buah pinggang juga telah terlibat. Macam doktor ada sebutkan sebentar tadi, untuk mengetahui bahawa seseorang itu mengidap diabetic nephropathy ini perlu dilalui ujian air kencing. Ya, betul. Jadi bagi pesakit diabetik itu sendiri, berapa kerap perlu untuk dia menjalani ujian air kencing supaya dia dapat monitor keadaan buah pinggang dia tu? Okey, untuk saringan ya, kalau kita ikut panduan klinikal lah ya, pada waktu kita mendiagnose seseorang itu mengidap kencing manis, memang wajib melakukan ujian air kencing dan ujian darah. Ujian darah ni pada saya, ujian darah yang saya masukkan ialah bacaan buah pinggang. Okey. Selepas itu, bila kita ada follow up berkala, biasanya untuk pesakit kencing manis ataupun pesakit buah pinggang kita akan jumpa 3 bulan 4 bulan sekali ya. Bergantung kepada baseline ataupun bacaan asal. Katakanlah pesakit itu mempunyai bacaan buah pinggang yang normal, tak ada buih dekat air kencing, mungkin mereka hanya perlu melakukan saringan 6 bulan sekali atau setahun sekali. Tetapi mereka yang mempunyai buih yang banyak, ya, ataupun sudah mempunyai tanda-tanda kerosakan buah pinggang, maka kita akan melakukan ujian dengan lebih kerap. Setiap 3 bulan, setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan sekali, setiap kali pesakit datang berjumpa dengan doktor. Ini adalah sangat penting kerana kenapa kita perlu tahu ya? Kerana kita nak memantau dan macam kita kata melambatkan kemerosotan buah pinggang itu. Dan buih dalam air kencing kita tahu tidak bagus. Orang normal sepatutnya tak boleh ada darah, tak boleh ada buih dalam air kencing. So bila kita ada buih dalam air kencing, bermaksud berlaku kebocoran di situ atau berlaku sedikit kerosakan buah pinggang di situ. Lagi banyak buih, lagi banyak kerosakan buah pinggang, lagi cepat kemerosotan buah pinggang.
Okey. Sebab itu kita pantau ujian air kencing untuk pesakit-pesakit kencing manis. Dan bila itu berlaku dan doktor yang menjaga ataupun yang merawat pesakit akan memulakan rawatan yang tertentu lah ataupun yang sepatutnya lah untuk macam kita kata melambatkan kemerosotan buah pinggang ini, buah pinggang diabetik. Jadi baik Dr. Lydia, saya nampak itu nampaknya baru mukadimah pengenalan tentang diabetik nefropati ataupun buah pinggang diabetik, dan kita akan selami lebih dalam lagi topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Kerana kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini di Diari Rawat. Ada kemahuan, di situ ada jalan. Mulakan dengan langkah yang kecil untuk menggapai impian yang besar. Seperti jembatan yang menjadi penghubung untuk yang terpisah. Memberi kebaikan bukan hanya untuk satu, tetapi semua. Setiap daripada kita boleh mendatangkan perbezaan. Walaupun ia sekecil-kecil tindakan, namun ia tetap mampu membawa perubahan. Jadilah insan yang membawa perubahan untuk memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Saksikan amanat yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sempena program wacana membangun negara madani langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Khamis 19 Januari 2023, 11.30 pagi di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik dan Facebook Live RTM. Selamat kembali ke rancangan Diary Rawat bersama saya Dr. Eleni dan Nirwan. Pada malam ini topik perbincangan kita adalah mengenai buah pinggang diabetik ataupun dipanggil diabetic nephropathy, dan bersama kita adalah Dr. Lydia, pakar nefrologi daripada Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM. Doktor, boleh doktor beri pencerahan mengenai peringkat-peringkat atau stages kerosakan buah pinggang? Okey, untuk penyakit buah pinggang kronik, tidak kisahlah penyakit buah pinggang diabetes ataupun disebabkan oleh masalah lain. Untuk penyakit kronik, penyakit buah pinggang kronik ini kita boleh bagikan kepada lima peringkat lah, ya, ataupun 5 tahap kita panggil. Okey. Untuk mendiagnosa seseorang itu punya penyakit buah pinggang, ya, biasanya dia punya bacaan ataupun kita panggil peratusan penapisan tu berada kurang daripada 60 ataupun tahap 3, ya. Tapi ada juga orang yang mempunyai penyakit buah pinggang tetapi dia masih di peringkat awal tahap 1, tahap 2. Walaupun
kadar penapisan tu masih bagus ya, tetapi mereka mempunyai masalah-masalah yang seperti kehadiran buih dalam air kencing, itu pun dipanggil sebagai penyakit buah pinggang kronik. So tahap 1 ni secara mudahnya kita nak cakap, kalau dari segi peratus tu buah pinggang anda pesakit itu berfungsi lebih daripada 90%. Okey. Kalau tahap 2 tu bacaannya antara 60 ke 90. Okey. Tahap 3 antara bacaan buah pinggang tu antara 30 hingga ke 30 ke 60%. Ya. Tahap 4 peratusan yang tinggal tu antara 15 ke 30, right? Dan tahap 5 macam tahap akhir buah pinggang ialah mereka yang punya kadar peratusan penapisan kurang daripada 15. Itu maksudnya tahap yang paling kronik. Ya, tahap 5 biasanya kita panggil tahap akhir. Sakit buah pinggang kronik yang tahap akhir, dan biasanya bila pesakit berada di tahap 5, kita telah pun menasihatkan pesakit lah untuk rawatan dialisis dan sebagainya. Jadi doktor ada menyebut tentang ujian darah untuk mendapatkan bacaan buah pinggang. Seperti yang doktor terangkan sebentar tadi lah, di mana pesakit tu boleh mendapatkan bacaan tu, doktor? Okey. Okey. Untuk ujian air kencing ni dia mudah saja sebab kita boleh buat urine dipstick. Urine dipstick ni dia macam satu kita panggil strip ya. Air kencing tengok ada protein ke tak ada protein. Itu dia buat sendiri kat rumah ke? Itu okey. Urine dipstick ni dekat Shopee pun you boleh beli. Tapi masalahnya you tak di-train, tidak diajar macam mana nak mentaksir bacaan ataupun color pada strip tu. Jadinya kalau katakanlah anda punya kencing manis atau baru menghidap penyakit kencing manis dan nak tahulah adakah tanda-tanda awal penyakit buah pinggang atau kehadiran protein dalam air kencing, apa yang boleh anda buat ialah untuk mengunjungi mana-mana klinik kesihatan ataupun GP ya. Dan atau hospital ke untuk melakukan ujian saringan kesihatan lah, termasuk ujian air kencing. Dipstick adalah ujian yang paling mudah. Kemudian diikuti dengan ujian air kencing secara analisa lengkap. Kita panggil mikroskopi ya, ujian lengkap air kencing. Dan selain daripada air kencing, kita juga perlu melakukan ujian darah. Kalau ujian darah tu memang tak ada pilihan lain lah. Kena jumpa doktor ya untuk melakukan pengambilan darah, dan kita akan hantar ke makmal untuk menjalankan ujian fungsi buah pinggang. Fungsi buah pinggang. So, seperti doktor katakan tadi, kalau kita dah sampai daripada kerosakan buah pinggang, peringkat terakhir adalah kegagalan buah pinggang terus, semua orang kena melalui dialisis. Kebanyakan masyarakat kita tak pasti bagaimana dialisis dapat membantu kita, terutamanya dalam pengeluaran toksin dan sebagainya. Boleh doktor memberi pencerahan mengenainya? Kita tahu buah pinggang tu dia ada banyak fungsi ya. Contohnya mengeluarkan air kencing, membersihkan toksin dalam badan ya, dan juga menghasilkan hormon-hormon untuk pembuatan darah dan sebagainya. Bila buah pinggang kita dah masuk tahap 5, tahap akhir, maka buah pinggang yang rosak itu tidak boleh menjalankan sebarang proses-proses penapisan, pengeluaran air kencing, tak boleh. Jadinya apa yang patut pesakit itu lakukan? Ya. So ini untuk semua pesakit lah, kencing manis ke tak kencing manis, bila berlaku kerosakan buah pinggang tahap akhir, jadinya mereka perlu menjalani terapi kita panggil renal replacement therapy, penggantian buah pinggang. Ada banyak option, ada banyak pilihan. Pilihan terbaik saya selalu ingatkan pesakit ialah pemindahan buah pinggang. Kalau you nak buat, option yang terbaik, kidney rosak, dapatkan kidney baru. Saya selalu cakap dengan pesakit saya, kalau adik-beradik ada 10, maksudnya ada spare buah pinggang 19. Betul? 10 orang. Satu, 2 buah pinggang. Betul. So kalau seorang ada sakit, katakanlah sakit buah pinggang, adik-beradik ramai, darab 2. Banyak spare tu. Untung adik-beradik ramai. Jadinya paling baik ialah pemindahan buah pinggang, diikuti dengan dialisis. Bila kita sebut mengenai dialisis ni, ada 2 jenis dialisis. Satu ialah dialisis kita panggil hemodialisis. Hemo tu darah. Maksudnya cuci pencucian bahan kotor dalam badan menggunakan mesin hemodialisis. Mungkin ada setengah pesakit kita pernah melihat pesakit yang menjalani rawatan hemodialisis. Menggunakan mesin 3 kali seminggu, dan rawatan itu sekurang-kurangnya dijalankan selama 4 jam. Kebanyakannya dilakukan di pusat-pusat hemodialisis di seluruh negara lah.
Pilihan kedua, kita panggil peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis ni istimewa. Okey, kalau you fikirkan Tuhan tu menjadikan manusia, setiap manusia is their own dialysis machine. Maksudnya kita ni adalah mesin dialisis sendiri. Betul. Di mana bila kita melakukan peritoneal dialysis, kita melakukan peritoneal secara penapisnya bukan mesin, penapisnya adalah selaput perut. Caranya ialah kita memasukkan air dialisis ke dalam perut, kita tinggalkan air di dalam perut selama 4 ke 6 jam, kemudian kita keluarkan air yang kotor tu. Penapisan tu berlaku melalui melalui selaput perut. Yang pesakit tak perlu pergi dialisis center. Dia boleh buat di rumah. Itu kebaikan peritoneal dialysis. Dan kebanyakannya dia menjadi pilihan lah kepada pesakit-pesakit dialisis muda yang masih bekerja, ya, dan juga kanak-kanak sekolah ataupun orang dewasa. Dan dia juga memberi autonomi ataupun macam kita panggil pesakit itu dia ada autonomi ataupun kontrol dengan dia punya penyakit dan rawatan di rumah. Jadinya mereka lagi tidak terikat dengan mesin dialisis dan juga waktu pergi dialisis di center macam tu. Betul. Jadi doktor, kita akan minta doktor perjelaskan lebih lagi. Tadi itu peringkat yang terakhir. Kali ini rawatan bagi peringkat yang awal. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagi pesakit yang di peringkat awal stage 1 hingga stage 4 tu, apa rawatan yang diberikan kepada pesakit? Okey. Untuk penyakit buah pinggang diabetes, nama pun penyakit buah pinggang diabetes. Okey, bila kita nak mulakan rawatan pertama ialah pesakit itu kena kontrol ataupun kena mengawal kencing manisnya, dan memastikan tahap kencing manis tu sentiasa optimum. Maksudnya mengawal dengan makan ubat yang diberi. Ya, okey. Ada banyak cara macam mana nak kawal. Okey. Pertama, pesakit tu kena tahu berapa target gula dia. Okey, target gula ni kita pandang, kita lihat kepada satu ujian darah yang kita panggil HbA1c. Ataupun panjang sangat kan? Sebutlah A1C lah bahasa Melayu ni. Okey. A1C ni istimewa kerana dia mengukur ataupun gula di dalam sel darah merah. Sel darah merah hidup selama 3 bulan. Jadinya kita boleh lihat purata gula dalam badan selama 3 bulan. Okey. Targetnya ialah antara biasanya kita nak 7%. Okey, bacaan 7 lah. Okey. So macam mana nak dapatkan 7 tu? 7 tu macam mana nak dapat dia? Satu ialah kenalah makan ubat. Betul. So bila kita dah mengidap penyakit kencing manis, kita tahu gula kita tinggi, ya, kita kena buat sesuatu untuk menurunkan gula. Satu ialah dengan mengambil ubat-ubat yang diberikan oleh doktor dengan betul lah, dengan dos yang betul dan dengan secara compliant lah, kita panggil janganlah kejap makan kejap tak makan satu. Nombor 2, kena jaga pemakanan. Okey. Janganlah kita apa yang berada di depan mata semua kita makan. Kena berpada-pada, terutamanya makanan yang mengandungi kandungan gula yang tinggi. Dan kadang-kadang masyarakat kita atau pesakit kita ni dia nampak gula ni itulah gula putih yang dia ambil tu. Tapi gula ni lagi dilarang lagi dimakan. Gula ni ada dalam karbohidrat, kanji. Betul. Nasi ada gula, akan jadi gula dalam badan, mi, tepung, benda tu semua akan menjadi gula. Jadi ataupun buah-buahan yang tinggi karbohidrat seperti pisang. So janganlah makan pisang goreng hari-hari. Ya, benda tu semua akan meninggikan kalori. Kalori dalam badan akan menjadi gula. Of course dia akan memberikan tenaga lah. Okey, baik doktor. Doktor, saya rasa ada banyak lagi penerangan yang diberikan kepada penonton berkenaan dengan diabetic nephropathy ni. Tapi sebelum itu doktor, kita akan bersama sebab dengan rakan pengacara, sebab sebentar tadi doktor ada sebut pasal ubat. Jadi kita nak bersama dengan rakan pengacara Munawar Azmi dan tetamu kita, pegawai farmasi dari Klinik Kesihatan Sepang. Encik Izam merupakan seorang yang pakar lah berkenaan ubat-ubatan. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut berkenaan ubat-ubatan berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu berkenaan buah pinggang diabetik ini, pastinya kita ada segmen seperti biasalah untuk kita kongsikan kepada anda, iaitu segmen Betul Ke? Iaitu berkenaan dengan fakta dan juga mitos kesihatan yang sering kali disalahfahami oleh masyarakat Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan. Anda seorang pekerja di kedai makan, ada pekerja di restoran, kedai makan, di kedai kopi dan lain-lain lagi, mari saya kongsikan kepada anda tips-tips untuk menjadi seorang pengendali makanan yang baik. Yang pertama,
yang kedua, yang ketiga, seterusnya yang keempat, yang kelima dan terakhir sekali yang keenam. Sekiranya anda tidak mengamalkan tips-tips yang telah saya berikan tadi, anda bukanlah seorang pengendali makanan yang baik. Kamu akan jadi satu-satunya anak murid cikgu. Cikgu Hasmah berkorban masa dan tenaga mencurahkan ilmu kepada satu-satunya anak murid beliau. Diri yang kosong diisi dengan ilmu yang luas, tanpa mengira ruang yang terbatas. Sentiasa mempersiapkan saya dengan pengetahuan. Kenapa Ramli nak sekolah? Saya mau belajar dan jadi pandai supaya dapat ubah nasib keluarga kami, cikgu. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Okey, kita nak teruskan perbincangan kita dengan lebih mendalam lagi berkenaan tajuk kita iaitu buah pinggang diabetik. Kali ini saya bersama dengan Encik Muhammad Zihan Mustafa, Pegawai Farmasi Klinik Kesihatan Dengkil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita nak mulakan dengan satu mitos kalau boleh saya katakan, iaitu ramai yang beranggapan kalau seseorang tersebut banyak menggunakan ataupun mengambil ubat-ubatan daripada hospital akan menyebabkan buah pinggang seseorang tersebut akan rosak. Jadi pandangan Cik Zihan sendiri. Okey. Satu benda yang sebenarnya realiti lah ya. Melalui sesi-sesi kaunseling yang dijalankan memang kami ada dapat soalan-soalan yang macam ni lah. So kenapa mereka beranggapan seperti ini? Kerana mereka beranggapan ialah ambil ubat kecil manis ataupun ubat diabetes ni secara berpanjangan ya. Dan mereka kena ambil sepanjang menerima rawatan lah ya, sebab dinyatakan tadi pun bahawa penyakit kecil manis ni belum lagi kita jumpai untuk menyembuhkannya ya. Dan mereka yang dah makan ubat lama ni dia rasa macam
dah lama makan ubat ni Encik Zihan, tak penuh ke ubat dalam badan saya? Dia anggap macam badan dia tu macam tong. Tiap-tiap hari makan dah penuh, nanti rosaklah organ-organ dalaman ya. Yang itu satu persepsi ataupun mitos yang tidak benar lah ya, kerana ubat yang kita makan ni kita akan kumuhkan keluar. Ya, so setiap ubat dia ada masa tindak dia. Kalau katalah ubat tu kita suruh makan 2 kali satu hari, maksudnya setiap 12 jam. Lepas 12 jam tu ubat tu akan dikumuhkan. Ya, so maksudnya ubat tu ambil masa untuk bertindak. Dah habis masa bertindak, ia akan dikumuhkan. Okey. So dia tak akan stay dekat dalam badan kita. So yang tu yang penting. Jangan rasa takutlah nak makan ubat ya. Sebab ubat ni bukan simpan dalam badan dan kemudian dia akan lama-lama dia akan merosakkan organ dalaman. So yang tu adalah satu persepsi ataupun tanggapan yang tidak tepatlah. Sebab kita faham ada dalam kalangan masyarakat luar sana yang mengidap penyakit 3 serangkai. Banyak ubat yang kena dimakan dalam satu hari kan. Jadi pastinya juga apa yang penting seperti yang dinyatakan adalah ubat-ubatan tersebut adalah ubatan yang dipreskripsikan oleh individu yang bertauliah kepada anda. Jadi bagaimana pandangan tuan sendiri untuk melihat situasi semasa sekarang ini? Individu di luar sana mungkin tak naklah ambil ubat-ubatan daripada hospital ni, sebaliknya mengambil alternatif sendiri dengan mengambil suplemen ataupun ubat-ubatan tradisional daripada mengambil ubat-ubatan daripada hospital ini. Okey. Yang tu pun dah dinyatakan juga daripada awal tadi Dr. Liani ada cakap lebih kurang 52% tak tahu pun yang mereka ada penyakit kencing manis dan mereka tak tahu pun bahawa penyakit kencing manis ni sebenarnya belum ada rawatan yang boleh baik. Okey, oleh sebab itu mereka yang ambil ubat-ubatan ni dia beranggapan bahawa kalau bagi ubat kencing manis ni kenapa tak baik-baik. So bila tak baik-baik dia akan mula mencari alternatif. Dia akan cuba mencari pula apa-apa produk yang kat luar sana yang menjanjikan orang kata satu klaim yang lebih convince lah, lebih tertarik ya, terutama dia untuk menyatakan seolah-olah macam boleh membaikkan penyakit buah pinggang ni lah ya. Tapi kalau nak diikutkan dari segi akta, itu adalah satu kesalahan ya, di mana di bawah Akta Ubat untuk Kawalan Iklan dan Penjualan 1996 memang melarang ya untuk melakukan iklan. Dia ada 20 jenis iklan yang dilarang. Salah satu daripadanya adalah yang khas untuk penyakit buah pinggang. Tak boleh diiklankan. Ya. Kenapa? Kerana kalau ada iklan-iklan macam ni, memang pengguna akan tertipulah. Ya, sebab setakat ni belum ada. Kalau ada, kenapa fasiliti kesihatan sendiri tak guna produk tersebut? Ya, sebab kita apa-apa pun yang kita guna dalam rawatan mestilah benda tu ada asas kajian dia ya, yang membuktikan bahawa ia berkesan untuk kita guna. Dan bukan itu sajalah, dari segi kajian tu kita akan tahu kesan samping dia, kita akan tahu berapa dos kita nak pakai, dan kalaulah macam penyakit pesakit ni memang dah ada penyakit buah pinggang dia ada perubahan dos yang akan dilakukan. Semua itu daripada hasil kajian. Ya, so sekarang ni produk-produk yang kat luar sana itu yang kita takuti ya, sebab ada juga produk-produk di luar sana yang mungkin dicemar palsu. So bila saya kata cemar palsu ni maksudnya dia ditambah dengan sesuatu bahan yang kemungkinan boleh merosakkan buah pinggang. So pastinya ialah mungkin ada dalam kalangan kita segelintir masyarakat di luar sana yang mungkin mengambil jalan pintas melihat produk-produk yang dijual di media sosial yang dikatakan mampu mengubati 1001 penyakit kononnya, tapi tidak mengetahui sebenarnya ia boleh mendatangkan mudarat kepada kesihatan kita. Jadi mungkin juga Encik Zihan boleh berikan penjelasan. Ialah ada dalam kalangan masyarakat di luar sana, sesakit je makan painkiller, sesakit je makan painkiller. Dan juga ada pandangan yang menyatakan painkiller dan juga antibiotik ini boleh menyebabkan kesan sampingan kepada buah pinggang kita sendiri. Okey, yang ini pun soalan yang berkait dengan kita punya tajuk diabetes ni ya. Kalau kita tengok pun diabetes ni banyak jugalah melibatkan warga tua ya, dan mereka ni akan ada alami masalah sakit-sakit sendi, sakit lutut dan sebagainya, dan mereka akan menggunakan dan mencari produk di luar sana untuk tujuan tersebut
ya. Dan banyak juga yang telah dibongkarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa. Kalau kita tengok daripada kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, bahawa produk-produk yang kita jumpai bahawa dalam dia ada ubat tahan sakit. Padahal dia adalah dinyatakan produk tradisional. Tujuan dia, klaim dia memang untuk lepas makan ni tak sakit lagi dah. Lutut tak sakit, apa tak sakit. Tapi dalam masa yang sama, orang yang ambil ni ada diabetes. Okay. So dah tambah risiko dah tu, ya. So sekarang ni soalan, adakah NSAID ataupun penyakit painkiller ni, ubat painkiller ni boleh menyebabkan kerosakan bawah pinggang? Ya, memang boleh. Tetapi tengok keadaan lah, di mana sekiranya ia digunakan secara berterusan, ya, dalam jangka masa yang lama, dan kalau kita salah guna dengan dos yang tinggi, sememangnya ia boleh memberi kesan terhadap bawah pinggang kita. So itu yang kita takut tu, sebab orang yang guna produk-produk kat luar sana, dia rasa macam produk tu ialah tradisional. Dia yakin bahawa benda tu tak ada apa-apa memberi kesan terhadap tubuh badan dia. Tapi rupanya dia tak sedar dalam produk itu telah dicampur NSAID tadi ataupun ubat painkiller. Dan dia makan tiap hari dia makan, dan mungkin juga kita tak tahu dos yang diletak di dalam produk tersebut yang akhirnya boleh memberi kesan terhadap bawah pinggang dia dalam jangka masa lama lah. Untuk antibiotik pula, antibiotik bukanlah antibiotik yang kita kata jumpa klinik, ya, kita bagi ubat yang kita makan tu, itu adalah antibiotik yang boleh memberi kesan terhadap bawah pinggang kita. Tapi kebanyakannya adalah antibiotik yang kita kata lebih kuat lagi lah, yang dipakai oleh anggota kesihatan di dalam hospital, di dalam ward, ya. Tapi bukanlah kita pakai itu memang sengaja nak merosakkan bawah pinggang, ya. Maksudnya dia dipakai dan ia dipantau fungsi bawah pinggang dia. So dia bukan saja-saja macam itulah, ya. So antibiotik ni pun seperti yang semua sedia maklum bahawa dia bukannya magic pill. So janganlah kita sentiasa kalau jumpa pergi kat klinik demam sikit kita nak minta antibiotik. Tak perlu minta. Okey, biar saja doktor yang merawat yang menentukan sama ada nak beri ataupun tidak. Paling penting adalah preskripsi daripada doktor yang bertauliah. Okey, bukan doktor Google, bukan doktor di media sosial yang kita tidak tahu dari mana sumber kesahihannya. Okey, kita sekarang ini nak baca komentar-komentar dan juga soalan daripada anda yang diajukan di Facebook rasmi kami Berita RTM dan juga RTM daripada Muhammad Faizul. Ibu saya adalah pesakit diabetes dan sekarang disahkan dengan buah pinggang tahap 4. Doktor telah mengarahkan supaya minum air hanya 500 ml sehari. Soalan saya, adakah boleh ibu saya mengambil buah-buahan berair seperti tembikai dan dalam masa yang sama minum air 500 ml dalam sehari? Dan soalan kedua, adakah ibu saya boleh mengambil protein dalam keadaan buah pinggang di tahap 4 sekarang? Okey, untuk persoalan ini mungkin kita boleh dapatkan penghuraiannya bersama dengan pakar kita dan juga sahabat pengacara saya di sana. Silakan. Terima kasih Munawar. Jadi doktor, sebentar tadi adalah soalan yang ditujukan kepada doktor untuk dijawab. Tapi bukan sekarang, sebentar lagi kerana kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini di Diari Rawat. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat. Hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Saksikan amanat yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sempena program wacana membangun negara madani langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Khamis 19 Januari 2023, 11.30 pagi di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik dan Facebook Live RTM. Jemaah Menteri memutuskan
masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat, termasuk COVID-19. Soalnya, apakah langkah-langkah diambil sekarang? Maka kita harus pantau, termasukkan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kupaskan isu berkaitan dengan perlu ke pelupusan ubat yang betul. Pembuangan ubat ke sinki atau tandas boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Loji kumbahan tidak berupaya merawat sisa kimia dalam air kumbahan dan ini boleh menyebabkan pencemaran sistem pengairan. Sisa ubat-ubatan yang mengandungi bahan kimia larut air yang masuk ke dalam sistem pengairan boleh membahayakan hidupan akuatik. Pelupusan produk farmasetika secara tidak betul antara faktor penyumbang sisa farmasetika dalam air paip yang boleh menjurus kepada kerintangan antimikrobial dalam persekitaran. Secara umumnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ubat-ubatan berlebihan di rumah pesakit. Antaranya termasuklah perubahan rawatan ubat-ubatan atau regimen rawatan, pesakit telah meninggal dunia, pesakit sudah pulih atau tidak lagi memerlukan rawatan, seterusnya pesakit menerima rawatan daripada beberapa fasiliti kesihatan awam atau swasta dalam tempoh yang sama, atau pesakit yang tidak patuh kepada pengambilan ubat-ubatan. Pesakit digalakkan untuk memanfaatkan ubat yang diberi dengan sebaiknya dan mengambil ubat susulan bersesuaian dengan tempoh rawatan bagi mengelakkan ubat berlebihan dan pembaziran seterusnya mengurangkan kos pelupusan ubat-ubatan. Ubat-ubatan yang berlebihan ini atau yang telah tamat tempoh perlu dipulangkan ke farmasi fasiliti KKM untuk dilupuskan dengan cara yang betul. Ubat yang dipulangkan melalui program pemulangan ubat ini tidak boleh digunakan semula walaupun ianya belum sampai tarikh lupa dan masih dalam keadaan baik secara fizikal. Ini disebabkan kita tidak pasti bagaimanakah cara penyimpanan ubat tersebut sebelum ianya dipulangkan. Perkara ini adalah selaras dengan saranan yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan penggunaan ubat-ubatan, anda boleh terus sahaja hubungi kami di Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-88-6722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Ingat, jangan buang ubat-ubatan berlebihan atau ubat-ubatan yang telah luput ke dalam sumber air atau tong sampah domestik. Sebaliknya, anda disarankan untuk pulangkan semula ubat tersebut kepada hospital atau klinik kesihatan kerajaan atau beberapa farmasi komuniti terpilih yang berdekatan agar pelupusan ubat boleh dilakukan dengan cara yang betul. Apabila ubat-ubatan dilupuskan dengan betul, kita dapat menyumbang kepada persekitaran yang bersih dan bebas bahan kimia. Kebersihan persekitaran merupakan salah satu teras di bawah kerangka pelaksanaan agenda Nasional Malaysia Sihat. Persekitaran yang menyokong kesihatan perlu diwujudkan bagi memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat dan sejahtera. Terima kasih Safatun di atas penerangan yang menarik sebentar tadi. Ingat, jangan lupuskan atau buang ubat-ubatan di merata-rata tempat. Ini boleh menyebabkan pencemaran ataupun boleh merosakkan alam sekitar. Pejam celik, sekejap saja masa dah berlalu. Kita nak bersama dengan Dr. Lydia untuk menjawab persoalan daripada penonton kita di Facebook sebentar tadi. Silakan Doktor.
Saya rasa soalan pertama tadi berkaitan dengan cecair, ya. Betul. Air dalam badan. Okey. Saya rasa penonton tadi bertanya, dia kata mak dia penyakit buah pinggang tahap 4. Doktor suruh minum air 500 ml saja sehari, ya. Okey. Jadinya bila pesakit itu diarahkan untuk mengawal sukatan air, maksudnya pesakit itu telah pun macam kita kata mempunyai air yang berlebihan dalam badan, atau senang cakap fluid overload. Right? Mesti dah ada tanda dah. Kaki bengkak, muka sembab ataupun susah nafas, paru-paru berair. Ya? Kenapa benda ni berlaku? Ini kerana bila, macam saya kata tadi, fungsi buah pinggang ialah mengeluarkan air kencing. Bila pesakit mengalami kegagalan buah pinggang, terutama di tahap-tahap akhir, tahap 4, tahap 5, kadang-kadang jumlah air kencing yang dikeluarkan oleh buah pinggang tu sedikit. Ya, kurang daripada apa yang sepatutnya lah. Jadinya air bertakung dalam badan menyebabkan air berlebihan. Ya, bila benda ini berlaku, terutama pesakit yang obviously kaki bengkak kan, kita akan cakap kepada pesakit dah tak boleh minum air banyak, kena kawal. Okey, memang standard dia kita kata 500 ke 750 bergantung kepada keadaan pesakit itu sendiri. Okey, bila kita berkata mengenai air, dia bukan setakat air kosong saja atau air mineral saja. Bila kita kata sukat air, kawal air, dia ialah merangkumi keseluruhan cecair yang kita ambil. Cecair itu termasuklah sama ada you minum air kopi, air teh, air Milo, bubur, sup, ya, jus buah-buahan, ya, ialah air. Soalan dia tadi, boleh ke mak saya makan buah tembikai yang berusakan air? Betul. Buah tembikai ni kita tahu 90% kandungan buah tembikai tu ialah air. Kalau nak makan boleh, tapi bukan sebiji tembikai, hanyalah sekeping sajalah. Itu saya benarkanlah. Kalau sebiji tembikai itu memang kita minum air semata-mata lah. Lagi satu, bila kita nak kawal air ni, air saja tak cukup. Dia kena ada kawan dia. Kawal air, kawal garam. Sebab bila kita makan masin, makan makanan yang masin lah, ya, kita akan rasa haus dan kita nak minum air. Dan garam dalam badan dia akan pegang air itu tak keluar. Betul. Itu yang tak elok, ya. Jadinya pesakit untuk yang mengalami masalah buah pinggang, kita akan nasihatkan untuk mengurangkan garam di dalam makanan, ya. Kalau masak tu tak boleh lebih daripada 1 sudu sehari. Jumlah garam yang kita boleh diambil. Masalahnya kita ni, rakyat kita ni banyak mengambil garam tambahan. Garam tambahan ni garam yang tak nampak. Dekat mana garam tambahan tu? Tu dalam bentuk kicap, sambal belacan, ya. Benda-benda yang dalam plastik dan botol berpengawet mesti mengandungi garam. Ya. Kita masak, kita letak garam dalam lauk, ya. Tambah lagi dengan kicap, tambah lagi dengan sambal belacan dan sebagainya. Maka kandungan garam yang rakyat Malaysia ambil ni sangat tinggi, ya. So bila masin, air akan ikut, maka dia adalah kombinasi yang tidak bagus. Kawal air, kawal garam, itu sangat penting. Dan jika pesakit mengawal air dan garam, dia juga membantu dari segi pengawalan tekanan darah tinggi. Pesakit buah pinggang yang bengkak-bengkak kaki ni, ya, ataupun berlebihan ni, kadang-kadang mengalami tekanan darah, ya. Tekanan darah mereka tinggi disebabkan oleh pengumpulan air yang tinggi, yang terlalu banyak di dalam badan, ya. Jadinya mereka ini perlulah mengawal ataupun diarahkan menyukat kandungan air di dalam badan, ya. Soalan kedua tadi berkaitan dengan protein. Soalan ni sangat bagus. Saya menunggu-nunggu sebenarnya soalan ni, ya. Okey, pesakit buah pinggang kronik, tak kisahlah disebabkan oleh kencing manis ataupun apa-apa saja masalah buah pinggang, ya. Tahap 3, 4 dan 5, terutamanya di peringkat akhir seperti tahap 4 dan tahap 5, kita memang menasihatkan pesakit untuk mengurangkan protein di dalam makanan. Pesakit selalu tanya saya, doktor, protein tu apa? Protein tu contohnya ialah kita ada protein tumbuhan dan protein haiwan, ya. Protein haiwan tu ialah seperti daging, ayam, ikan, ya, telur, itu semua tu protein, ya. Protein dari segi tumbuhan seperti tempe, tahu, ya, dan juga kekacang lah, ya, benda adalah protein. Untuk orang yang normal, ya, kita akan dibenarkan, maksudnya tak ada sukatan lah protein yang kita boleh makan. Biasanya kita akan suruh pesakit makan 1 gram protein ikut berat badan masing-masing lah, ya. Okey. Untuk pesakit yang mengalami masalah buah pinggang tahap 3, 4, 5, terutamanya hujung 4, 5, kita arahkan pesakit untuk mengurangkan protein dalam makanan, ya. Tapi macam mana kita nak mengira, kan, ya? Jangan risau, ya. Biasanya secara mudahnya, kalau kita makan satu hari 3 kali, ya, sarapan pagi, sarapan tengah hari dan makan malam, setiap satu meal tu, satu hidangan tu, kita makan satu jenis protein dengan kuantiti yang si kecil
detail lah. Contohnya kalau kata sarapan pagi makan nasi lemak, ada ayam rendang, ada telur goreng, ada ikan bilis. Itu dah 3 protein. Dia pilih satu sahaja. Kalau makan tengah hari pun pilih satu lauk sahaja. Dan jumlah protein tu pula tak boleh terlalu banyak. Tak boleh sampai, okey saya nak makan satu jenis ayam saja tapi ayam 3 ketul. Tak boleh lah. Ya, seketul saja cukup. Sama juga bila waktu makan malam. Ya, kandungan tu dan sukatan kena betul. Jika tidak pasti, biasanya boleh berbincang dengan pakar doktor di hospital dan kami boleh rujukkan dengan dietitian, pakar pemakanan di hospital yang boleh memberikan nasihat dengan lebih lanjut lagi mengenai kandungan protein yang pesakit itu boleh ambil. Alright. Right, betul tu Dr. Lydia. Cara pemakanan kita, pengambilan protein, air dan segala-galanya sangat penting. Kita ada satu lagi soalan Facebook daripada Fazli Nafas. Ayah saya adalah pesakit buah pinggang tahap 4 dan pada masa yang sama baru patah tulang paha. Doktor tidak membenarkan pembedahan dilakukan kepadanya. Mohon pencerahan dari doktor. Okey, sebenarnya pesakit mengalami masalah buah pinggang tahap 4 dan berlaku patah tulang, pembedahan. Saya rasa kita kena lihat secara keseluruhan, secara holistik pesakit itu. Ya. Kadang-kadang sakit buah pinggang sahaja biasa tidak menghalang pesakit daripada menjalani rawatan pembedahan. Mungkin ada faktor-faktor lain, ya, seperti serangan masalah jantung ataupun tekanan darah rendah, jangkitan kuman, faktor-faktor lain yang menyebabkan pesakit itu tidak optimal untuk dibawa ke Dewan Bedah. Ya, jadi kita kena siasat kenapalah. Untuk pesakit, untuk masalah buah pinggang, kadang-kadang mungkin bacaan bahan kotor dalam badan terlalu tinggi. Ada setengah pesakit bila dia masuk ke dalam hospital mengalami kecederaan ataupun jangkitan kuman, bacaan buah pinggang tu boleh merosot dengan mendadak. Jadinya bahan kotor tinggi, badan jadi berasid, ya, ataupun air berlebihan, air kencing tak keluar. Kadang-kadang pakar bius, pakar bedah, dia nak pesakit tu distabilkan dulu. Betul. Bila kita kata distabilkan tu dengan cara kalau buah pinggang tu mengalami kegagalan akut, kita akan minta setengah pesakit sampai memerlukan dialisis dulu sebelum menjalankan surgery ataupun pembedahan. Ada setengah tu kita perlu memberi peluang untuk buah pinggang tu sembuh sedikit sebelum meneruskan pembedahan. Alright. Terima kasih Dr. Lydia. Jadi sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada malam ini, kita nak bersama dengan Munawar, mungkin kita dapatkan sedikit nasihat daripada pegawai farmasi kita. Okey, betul tu Nirwan. So pastinya Encik Zihan di sini ada sikit kata-kata yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana, khususnya berkenaan kepatuhan, pengambilan ubat dan juga motivasi kepada masyarakat di luar sana, khususnya untuk kita memberi sokongan moral kepada ahli keluarga kita, ibu bapa kita yang pada ketika ini mungkin mengambil ubat-ubatan dan untuk kita memastikan mereka melaksanakannya dengan baik. Okey, nasihat saya kepada yang di luar sana, pertama sekali berkaitan dengan kepatuhan ubat. So, ubat-ubatan yang kita berikan adalah untuk mengawal penyakit. So, kalau penyakit tu kita tak dapat kawal, maka ia lebih menyebabkan komplikasi penyakit lah. Seterusnya, berkaitan dengan kita kena tunjukkan bahawa penyakit kita tu kawal ke tak, kita kena monitor sendiri. So, untuk pesakit kencing manis memang digalakkan supaya boleh adakan meter untuk bacaan gula tu supaya kita boleh monitor bacaan gula. Dan yang terakhir sekali, kita sebagai ahli kaum keluarga kena bersama-sama lah dengan pesakit untuk terus memberi motivasi supaya mereka boleh menjaga penyakit sakit mereka, makan ubat dengan betul. Ya, itu yang paling utama sebenarnya. Kita harapkan melalui perkongsian kita pada malam ini memberikan satu informasi yang bermanfaat kepada kita semua untuk kita bersama-sama mengambil berat tentang kesihatan bukan sahaja diri kita tapi juga ahli keluarga tersayang kita untuk kita mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Zihan Mustafa, pegawai farmasi Klinik Kesihatan Dengkil. Dan sebagai kesimpulannya, mungkin kita boleh dapatkan kata-kata daripada rakan pengacara kita. Silakan. Yang penting kita harus menjaga diri kita, kita harus cakna dengan apa jua penyakit yang kita ada dan kita ambil tindakan yang betul. Terima kasih kepada anda semua, terima kasih kepada tetamu kita Dr. Lydia dan juga Encik Zihan. Jangan lupa ulang siar di TV1 setiap hari Khamis 3.5 minit petang, setiap hari Rabu di saluran berita jam 3.5 minit petang. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di Diari Rawat. Assalamualaikum dan selamat malam.